awal ataupun ada yang termasak terlambat sikit. So maksudnya dia spesifikkan tarikh ataupun tempoh masa tu dalam reasonable time frame. Macam tu. Kemudian nak hantar nanti kat mana? So siapa yang nak ambil apalah semua tu, semua tu it must be specify lah. Okay, kemudian tidak boleh terjejas ni maksudnya kan kita beli, kita nak kualiti yang sebegini. Okay, so dia ada certain quality lah, certain kita kata ada ciri-ciri. So contoh macam beras tu bentuknya macam mana, elok ke tak ke apa ke semua ke. So dia tak boleh terjejas ataupun dia tak boleh berkurang kualiti dia tu. So kalau lah kata berkurang ke ataupun ada problem ke apa ke, so kena sit together pembeli dengan penjual tadi. So nak buat macam mana? Adakah nak kurangkan harga balik ke ataupun nak bincang macam mana ke, nak tolak ke macam mana ke, yang tu nanti bincang kemudian lah. Sebab kenapa tak boleh nak bincang sekarang? Kenapa? Sebab masa kontrak salam dimenterai, kita kan manusia kan. So kita hanya boleh predict quality of the goods ataupun quality of padi tadi. Tapi nanti bila dah jadi, kita tak tahu kan, lagi 6 bulan nanti dia keluar macam mana, buntal ke apa ke, panjang ke apa ke. So nanti kita tengok balik 6 bulan. So kalau lah ada problem, kena sit together dan discuss semula. Okay, tu salam. So far, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Hello? Ada doktor. Ada. You jangan tahan tau. Sebab saya tak boleh tengok you punya komen tu. Saya buat full screen. Okay. Okay, so saya nak tambah pening kepala you. Baru salam ni, dek. Belum lagi yang lain. Belum lagi istisna, belum lagi nilai plus belum. Okay. Salam. Okay. Kalau salam, okay, you tengok dulu salam. Sekejap Okay, kalau salam ni, you nampak tak garis-garis tengah yang dekat bank tu? Dia ada first salam sebelah kiri kita, ada second salam kan sebelah kanan. Boleh nampak tak? Nampak. Nampak Okay. Sekarang ni saya tak nak you pening dulu tau. Jangan pening-pening dulu. Jangan muntah dulu. Baru satu kontrak ni. Okay. So kita tengok first salam. Okay. Sekarang ni saya nak you tutup dulu salam yang second salam tu. Tutup dulu. Tak nak kawan dulu. Pergi jauh dulu. So kan ada garis tengah kan dekat bank tu kan. So you tutup lah sekejap. You tengok yang sebelah kiri saja dulu yang first salam. Okay. Kenapa? Sebab ini ada parallel salam. Maksudnya dia dah melibatkan dua salam kat sini. So first salam, second salam. So saya tak nak you confuse dulu. Kita tengok yang first salam saja dulu. Okay. Pak Ali ni petani kan. Okay, dia pesawah lah. So of course lah kat sini padi lah kan. Okay, so bank dia maksudnya Pak Ali ni nak buat sawah dia tak ada modal. Tak ada duit nak buat modal lah sebab nak beli, nak dapatkan benih yang baik, baja yang bagus, penjagaan yang kita kata yang sempurna lah. Perlukan duit. Okay, nanti nak beli racun serangga ke apa ke, perairan ke, nak adjust ke terlebih air ke terkurang air ke, semua tu duit. So macam mana yang first salam ni, okay. First salam, kalau you tengok kat sini, okay, kontrak antara Pak Ali dengan bank. Itu first salam, salam yang pertama. Okay, Pak Ali janji penghantaran padi selepas 6 bulan. Okay, Pak Ali ni akan jual 5 tan padi pada harga RM1 untuk setiap kilo kepada bank. Okay, so very specific kan kat sini. So dia yang memenuhi syarat lah. Bila nak hantar 6 bulan, selepas 6 bulan. Sebab tunggu padi matang lah. Kalau tak matang lagu mana pula kan. Okay, so bila nak hantar selepas 6 bulan. Berapa banyak? 5 tan.
berapa harga RM1 setiap kilo. Very clear. Okay. So sekarang bank dia bayar dulu first day sign agreement. So dia bayar YY RM5,000. Okay, dia RM5,000 pada Pak Ali ni. So dengan RM5,000 ni lah dia beli barang apalah semua ni, dah kira dah siap untung apalah semulah dengan Pak Ali ni. So nanti lepas 6 bulan Pak Ali ni kenalah hantar ataupun transfer ataupun ni lah deliver padi-padi ni dekat bank. Okay, faham tak? Faham doktor. Faham? Ada siapa-siapa tak faham? Hantar padi dekat bank tu macam mana doktor? Hantar padi kat bank. Bungkus padi-padi tu pergi hantar depan bank. Tak ada, tak. Saya melawak je. Okay. Itu first salam. Okay, so first salam. Nanti yang tu saya akan sambung lagi. Sebab tu baru ada second salam. Ini kita bagi first salam dulu. Soalan you tadi dah advance sikit. Terror lah tu. Boleh faham lah tu. Okay. So kita dah tahu sekarang, okay, baru boleh tengok second salam ni yang sebelah kanan kita, baru boleh tengok. Tengok P yang belah kanan tu. Second salam. Okay. Kita faham kalau kita pergi bank pun mana ada orang hantar pergi berbunyi-bunyi padi dekat bank ni banyak-banyak padi lah apalah, tak ada. Getah ke apa ke, hasil-hasil pertanian tak ada kan? Ke you all pernah nampak? Bank ni ada duit je kan? Kita tak pernah nampak ada komoditi ke apa ke, getah ke apa ke, tak ada kan? Okay. So basically for kita kata for your information lah. Okay. Bank ni dia sebenarnya dia sebagai orang tengah. So sebagai orang tengah antara Pak Ali dengan pemborong. Sebab apa? Sebab Pak Ali mana kenal pemborong. Dia tak ada hubungan ya. Pak Ali dengan pemborong ni tak ada hubungan. So dalam konteks ni, bank adalah orang tengah. Okay. So maksudnya bank dia akan cari pemborong lah. Ni maksudnya yang tadi selepas 6 bulan bila Pak Ali kata nak janjikan nak hantar nak deliver padi tu pada bank, sebenarnya dia tak, Pak Ali ni tak hantar pun direct kepada bank. Premise bank tak. So tak adalah. So nanti akan ada pemborong yang akan ambil daripada Pak Ali. So pemborong, okay, ataupun nanti adalah susunan dia ke macam mana, nanti ada orang bank yang bawa pemborong ke, ataupun nanti Pak Ali akan bagi adalah wakil bank yang akan uruskan. So nanti dia akan tunggu, so nanti pemborong tu akan jumpalah wakil bank tu ke, macam tu. Okay, so maksudnya selepas 6 bulan bank akan deliver padi tu kepada pemborong. Kalau you tengok kan, harga jual Pak Ali kepada bank dia jual RM1 sekilo. Kan? Tapi bank jual kepada pemborong RM1.30 sekilo. Jumlahnya sama, 5 tan. Jadi kat sini dah ada untung. So kat sini kalau kita tengok kat sini kan, pemborong nanti dia bayar dekat bank RM6,500. Sedangkan bank bayar dekat Pak Ali RM5,000 je. So maksudnya RM6,500 tolak RM5,000, bank akan untung RM1,500. So daripada transaksi ni, keuntungan bank adalah RM1,500 lah. Okay, itu keuntungan bank. Okay, kalau pemborong dia beli padi tadi dengan harga RM1.30 daripada bank. Tapi nanti dia jual pada kita pembeli lebih lah daripada RM1.30 ni, baru dia dapat untung. Faham tak? Hai. Faham doktor. Faham? Yang lain? Faham. Boleh doktor. Boleh ke berbelit-belit cerita ni, salam ni?
Sebenarnya ni ada 2 stages lah. 2 stages sebab kita nak tunjuk in reality macam mana salam tu berfungsi. So sebab tu dia kita kata ada parallel salam lah apalah, ada 2 stage. 2 stages, ada yang ada pertama, ada yang second, macam tu. Doktor, Okay. saya nak tanya. Kuat sikit. Untuk yang second salam tu, Mm-hmm. pemborong tu bayar waktu kan doktor kata bank akan hantar lepas 6 bulan. Jadi pemborong tu bayar dulu sebelum 6 bulan ataupun lepas tu? Cuba you tengok dekat bawah tulisan nombor 4 tu, bayar 6,500 first day. First day dia sign agreement tu kan. So maksudnya sebelum agreement ni termenterai, sebenarnya bank ni dia dah cari dah pemborong. So maksudnya salam dia mesti bayar first day. Bayar dulu. Barang hantar kemudian. Kalau tadi yang jual beli biasa, bayar on the spot, dapat on the spot. Yang ni bayar sekarang, barang dapat kemudian selepas 6 bulan. Jadi ini first day, you tengok dekat yang first salam, bayar 5,000 first day. Bayar 6,500 first day. So maksudnya bank bayar RM5,000 pada Pak Ali first day sign agreement, terus bayar. Salam kan bayar dulu, deliver kemudian yang pemborong pun first day bayar dulu pada bank akan transfer dia selepas 6 bulan. Faham tak? Faham doktor, terima kasih. Sama, lagi soalan? Nak gaduh? Doktor nak tanya, Ya. untuk lepas dah hantar ke pemborong tu, contoh pemborong kepada penjual, yang tu dikira third salam ke? Boleh jadi third salam kalau benda tu berangkai macam on the spot, sama. Tapi selalunya susahlah nak jadi third salam tu sebab selalunya pemborong ni dia dah ada pembeli dia kan, dah ada macam mana? Dah ada, selalunya dia dah channel lah, dia bukan salam dah. Dia bukan lagi kontrak salam. Boleh jadi, sebenarnya dia boleh jadi first salam, second salam, third salam, ni lah plus semua kan. Boleh jadi, no problem. Dia boleh jadi berlayer-layer lah. Okay. Tapi kalau you tanya dalam konteks ni, pemborong selalunya tak lah. Sebab selalunya dia ada target market dia ada dah janji dengan peruncit-peruncit, peniaga, dia dah tak jadi salam lah, dia akan jadi selalunya jual beli biasa. Okay, sebab apa tau? Sebab apa dia jadi jual beli biasa? You tengok kat sini, 5 tan. Pemborong yang selalu simpan, dia ada gudang dia besar kan, so dia ada simpan. Kalau peniaga kecil tu, kenapa kita tak panggil dia salam? So selalunya dia jual beli biasa sebab dia tak ada kapasiti macam pemborong untuk simpan komoditi ni, padi ni dalam kuantiti yang banyak lagu ni. Sebab tu dalam konteks ini salam terhenti pada second salam. Tapi dia boleh jadi tak jadi salam tau, dia boleh jadi first salam, second salam, third salam, boleh berlaku. Okay, Faham doktor, terima kasih. sama. Lagi soalan? Tak ada? Pening tak? Dah pening? Boleh proceed, dah lah petang kan, kenyang makan nasi ayam tengah hari tadi. Nak belajar salam lah, istisna lah, aduhai. Ngantuk mata dah. Macam lekat gam kat mata. Betul? Okay, boleh proceed lagi ke? Boleh. Boleh, okay. You kata boleh, saya sambung lah. Okay, tadi salam. Okay, salam ingat salam ingat selalu salam. Salam bayar dulu. Bayar dulu, hantar kemudian. Kemudian kita nak tengok istisna. Okay. Istisna ni, okay. Dia tadi kalau salam dia sesuai untuk pertanian. Istisna
dia sesuai untuk pembuatan, tempahan, pembinaan, pembuatan something yang kita hasilkan. Contoh macam buat kek ke apa ke. Sebab you macam tak terfikir ke? Macam you pergi tempah kek kan. Nak hari jadi, nak birthday, celebration, nak apa lagi? Nak celebrate lah, apa-apalah you nak celebrate. Dapat din list ke apa ke nak celebrate kan. You order kek tu. So kadang-kadang you order, you bayar full. Kadang-kadang you bayar a portion of it. Kadang-kadang you tak bayar pun deposit. Sebab mungkin orang yang buat kek tu dah kenal kan. InsyaAllah kita pergi ambil lah kek tu. Tapi you tak rasa ke, ni jual beli apa, ni kontrak apa, boleh ke dalam Islam, boleh ke? So hari ni kita belajar. Itulah yang dinamakan bai'ul istisna. Okey, kalau kita tengok istisna ni, okey, kontrak yang dilakukan untuk beli barang secara tempahan. Kita tempah barang tu. Okey. Dan penjual diberikan tempoh untuk menyiapkannya. Untuk siapkanlah tempahan tu. So nanti masa kontrak tu dimenterai, so sifat, ciri, kualiti, waktu deliver, apalah semua tu mesti dispesifikkan. Dengan jelas lah, dia tak boleh main bantai je. Ikutlah nak deliver bila ke apa ke, tak boleh. Dia mesti certain. Sebab kalau dalam kontrak, you kena ingat. Kalau kita nak kahwin pun, kita tak boleh main bantai je, tak apalah, mana-mana lah asalkan anak makcik Kia. Tak boleh. Anak makcik Kia yang mana? Yang lelaki ke? Yang perempuan ke? Yang perempuan kalau ada 3, tak boleh yang mana-mana. You mesti certain. Macam tu juga kontrak. So yang mana? Ciri mana? Kalau kek tadi kan nak love ke, 4 segi ke, bulat ke, apa ke, 2 tingkat ke, 3 tingkat ke, 5 tingkat ke, dia mesti spesifik. Dia mesti pencirian produk tu ataupun tempahan tu dia mesti very very spesifik. Kalau katalah kan, okey, tadi you pergi tempah, you katalah kek. Dia sebenarnya bukan kek, nanti saya akan explain lagi lah. Kek, you cakap nak 4 segi, lepas tu you kata nak 2 tingkat, lepas tu ni lah plus semua kan. Okey, you balik. Tiba-tiba masa orang tu nak buat, dia baru teringat, habis you nak warna apa? Warna pink ke, coklat gelap ke, hitam ke, hijau ke apa. Dia tak boleh buat main bantai ikut selera dia. Tak boleh. At the moment kalau you datang, you tak suka dengan pilihan dia, it can be cancelled. Boleh cancel. Sebab bukan mengikut spesifikasi you. Sebab tu kalau yang memang ikut according to Islamic teaching ni, so penjual dia akan call you, tanya. Tadi lupa lah nak tanya nak warna apa ni, pink ke, hijau ke, biru ke apa ke. Sebab dia tak nak ada masalah bila you datang. Setengah orang dia boleh consider tak apalah warna apa pun masuk perut sama je. Tapi ada orang dia sangat concern. Saya tak mahu warna ni ada ke kek warna pink macam pondan. Yang beli tu lelaki contohlah kan. So nak bagi dekat kawan lelaki, ada ke pink pula dah. Saya tak mau bayar. Sudah. Sebab tu kena be very specific. Penjual kalau dia uncertain, dia tak certain berkaitan suatu pencirian tempahan tu, dia kena tanya pembeli. Dia tak boleh main bantai sebab bila pembeli tak puas hati bukan mengikut spesifikasi yang dia nak, dia ada hak untuk reject. Okey. Itu sebab Islam kata memang kena spesifikkan betul-betul. So nak warna apa, to that extent memang kalau kata nak cerewet ke apa ke ni lah, sebab dia tempahan kan, buat dulu. Kita tempah dulu. So kena ikut apa yang pembeli nak. Okey, kemudian kaedah bayar dia, kalau tempahan, kalau istisna dia ada 3 metod. Okey. Secara tunai, tangguh atau ansuran. Maksud tunai ni apa? Maksudnya kalau macam kita bayar macam dalam kes
tempahan kek tu, kalau macam kita tengok kan, ada setengah kedai dia suruh you bayar full dulu. Kemudian ada yang kata tak apalah bayar RM50 je, nanti masa ambil baru bayar balance. Kemudian ada yang kata tak payah bagi deposit lah, hai dah kenal. Kedai jalan kaki 10 langkah je dah sampai. Nantilah baru bayar, ambil kek nantilah baru bayar. Okay, so ini method of payment untuk istisna dia bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak lah. You discuss lah. Manalah tahu kan, kadang katalah kita tak bawa dompet, tak bawa purse pun. So kita lalu kedai kek, baru teringat nak tempah kek, katalah kan nak tempah kek. Okay, so kita pergi kedai tu tapi kita habaq dia. Kita kata tapi ni nak tempah je, duit tak bawa. Boleh hai, tak jadi masalah. Jadi boleh belaka. Asalkan dua-dua belah pihak bersetuju. Kalau istisna dia ada memang 3 metod pembayaran tu, tak kisah you nak guna yang mana. Jangan sampai bergaduh sudah. Itu yang syarak ataupun Islam nak cegah sangat. Okey, sebab ini adalah jual beli luar biasa. Kita tak nak ada masalah yang timbul, ada problem, ada apa-apa, semua tu kita tak nak. Semuanya biar smooth, biar jadi elok, biar jadi mudah untuk semua pihak lah. Okey. Kalau kita tengok istisna yang melibat, tadi saya bagi contoh kek tu, kita kata as individual kan, individual dengan kedai. Tapi kalau bank yang terlibat ataupun dia offer produk istisna, bank ni selalunya dia akan mengeluarkan pembayaran ataupun buat bayaran mengikut progres. Contoh pembelian ataupun pembayaran projek perumahan tu dengan developer. So maksudnya dia dah ada perjanjian antara bank dengan developer. Maksudnya so kalau developer berjaya menyiapkan 10% of the whole project perumahan tu, so berapa yang bank akan disburse, akan bayar lah. Kemudian berapa kalau 50% dah halfway dah, so dia akan disburse lagi bayaran. Macam tu juga kalau dia dah sampai let's say 75% sampai 100%. So normally bank-bank akan bayar by stages. Kenapa? Sebab kalau melibatkan bank, perbankan, selalunya harga barang ataupun tempahan tu mahal. Contoh rumah. Jadi risiko pada bank, dia dah bayar whole as a whole ataupun dia dah bayar whole, all amount, tapi nanti developer lari ke ataupun dia buat tak elok ke, kualiti main bantai ke, apa ke. Sebab tu most of the bank kalau mereka offer istisna punya kontrak, bayarannya adalah by stages. So siap berapa persen, dia akan disburse lah bayaran. Okay, faham? Itu istisna. Ada soalan? Ni nak belajar konsep istisna dulu. Istisna tu pembuatan ataupun tempahan. Dia boleh jadi rumah, dia boleh jadi kek, apa lagi yang you tempah-tempah tu lah. You tempah dulu, nanti dah siap baru ambil. Okay, ada soalan? Ada soalan? Hai. Tiada doktor. Tak ada? Ngantuk ke? Okay. Tak doktor. Tak kan? Okay, so ini adalah parallel istisna. So ini kalau kita belajar secara teori, kita belajar satu-satu je kan? So yang ni dia combine. Okay, tadi kita kata kalau salam dia sesuai untuk pertanian. Kalau istisna dia sesuai untuk pembuatan ataupun sesuatu yang kita tempah lah. Okay, tadi macam rumah kan? Awal-awal tadi ada gambar rumah kan? Saya tunjuk. Sebab saya tak nak ada pelajar yang confused. Sebab orang yang ada duit, dia boleh bayar, dia boleh beli rumah cash. Itu jual beli biasa. Bayar on the spot dapat rumah tu. Jual beli biasa. Tapi kalau dalam konteks istisna, dia tempah dulu. So tempah tu macam mana? Mari kita tengok sama-sama.
So as usual, you belah tengah ni dulu, tutup belah kanan, tengok yang belah kiri yang first istisna only. Okay, you tengok anak panah pertama. Puan Laili kan, ni very sexy kartun so ni just ignore lah, kartun je pun kan. Oh nanti ada yang komen pula, oh Dr. Salwa, gambar ni tak syariah compliance. Dia tak comply, alamak. Ni gambar, ada gambar kartun pun dah cukup bagus kan. Ni kartun saja, okay. So kita tengok ni Puan Laili. Okay, so Puan Laili dia tanya bank. Dia approach bank lah untuk bina rumah. Harga rumah tu RM300,000. See? Kalau dia menggunakan bank, selalunya harga barang tu selalunya adalah mahal. Dia tak macam yang kita tempah kek, tempah apa lagi tempah, apa yang you tempah lagi? Tempah baju, apa lagi? Tempah kasut. Ada orang tempah kasut tempah tuala kan, tulis-tulis nama, sulam-sulam lah apalah semua. So maksudnya harga tu masih murah lah, masih affordable, masih boleh dibayar ni. So selalunya kita tak ada menggunakan bank. Itu kita kata as individual level lah. Tapi kalau harganya dah mahal macam RM300,000 harga rumah kan, so memang normally orang akan guna bank lah. Okay, kemudian tadi Puan Laili tu dah tanya untuk bina rumah, guna kontrak istisna harga RM300,000. So maksudnya ini jelas, benda ni jelas lah. Okay, kemudian bank setuju dah sign kontrak istisna, charge dikenakan RM450,000. Okay, kenapa? Kos pembinaan tu RM300 tambah plus untung bank. Okay, so maksudnya untung bank kat sini berapa? 150. 150? Ya. Ke tak pasti ya. Berapa? Okay, tak apa. Nanti kita tengok Okay. So kita proceed. Okay, tadi saya suruh tutup tengah kan. Okay, sekarang buka tengah. Okay, tengok pula second istisna. Okay. Bank ni dia ada duit tau. Tapi dia tak ada sebenarnya kepakaran nak buat rumah. Apa sebenarnya yang Puan Laili nak? Apa sebenarnya yang Puan Laili nak? Hai. Rumah. Dah. Cuba you tanya orang bank tu, dia pandai tak buat rumah? Macam Tak. saya lah, saya pandai-pandai. Okay, bank ni dia selalunya dia financial lah, financial support. Okay, so bank akan cari kontraktor. Okay, bank akan cari kontraktor lah untuk buat rumah. So maksudnya bila kontraktor tu dah siapkan rumah, dia akan serahkan pada pihak bank. Kan? So nanti bila pihak bank dah dapat kunci lah apalah semua ni dah apa semua, so dia akan bagilah Puan Laili ni. Tapi sebenarnya prosesnya macam tu tau. Sepatutnya kalau kita tengok teori ataupun yang sepatutnya bank lah yang sepatutnya bagi kunci dekat Puan Laili kan. Tapi you tengok sebenarnya kalau kita beli rumah, kalau guna dapatkan pembiayaan daripada bank, siapa yang serah kunci kat kita? Pihak bank ataupun kontraktor ataupun developer? Developer. Developer. So memang bank sebenarnya ambil untung je. So far memang selalunya developer lah. Sebab dia kalau ikutkan gambar rajah macam ni ataupun kita kata ni, so memang kita tengok bank ni sebenarnya dia berfungsi sebagai orang tengah. Sepatutnya dia memainkan peranan atau fungsi sebagai orang tengah. Tapi tak. Once dia dah provide financial support kepada Puan Laili ni dengan yang kontraktor ni, so selalunya dia dah jarang lah dia nak ambil pot. Okay, so bila kontraktor ni, so kontraktor setuju dan sign kontrak istisna dengan charge RM400,000. Okay, so ini adalah parallel istisna. Maksudnya ada two stages. Ada
Ada 2 layer lah, ada 2 level istisna tu. Okey, faham ke? Hai, Faham. faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Ada. Okey, kalau tak ada, saya proceed apa persamaan kontrak salam dengan istisna. Pertama, bunyi dia lain sebab ejaan dia lain. Of course lah bunyi dia lain kan. Itu adalah perbezaan nombor 1 lah. Memang tak ada orang pun yang akan ignore kalau saya kata bunyi dia lain sebab ejaan dia lain. Itu memang perbezaan yang obvious lah. Okey, so kita tengok lain-lain perbezaan salam dengan istisna. Okey, so kalau salam dia untuk ataupun sesuai lah untuk bidang pertanian. Okey, kalau istisna bidang dia selalunya pembinaan, perkilangan, pembuatan macam tu. Okey, kalau lagi satu kita tengok lagi salam. Salam pembayarannya adalah pembayaran penuh semasa kontrak dimeterai. Kalau istisna pembayaran it could be 3 method. Sama ada penuh, bayar separuh dulu ataupun nanti je bayar masa produk dah siap. Alamak, ada kawan baru masuk ke? Sekejap siapa dia ni? Okey. Okey. Kemudian perbezaan yang ketiga, salam kita tak boleh batalkan. Tak boleh batal. Tak boleh batal Once kita dah engage dalam kontrak salam, memang tak boleh dibatalkan. Okey, kalau istisna, ya boleh dibatalkan tapi sebelum pembinaan dilakukan. Contoh yang paling senang. Okey, kita dah pergi nak tempah kek untuk kawan kita. Untuk birthday dia ke apa ke. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu lah yang kita tak boleh nak attend dia punya celebration tu. So maksudnya kita tak jadilah nak attend dia punya birthday celebration tu. So kita call dengan peniaga, kita kata dah buat ke belum kek tu? So dia kata belum. Okey, boleh tak saya nak batalkan? Boleh. Tapi kalau dia dah buat, dah siap, dah nilai plus semua, tak boleh lah, tak boleh dibatalkan. Okey. Soalan saya, kenapa kontrak salam tak boleh dibatalkan at all? Kenapa? Kenapa istisna boleh? Kenapa salam tak boleh? Doktor, unfair doktor. Tak ada keadilan di sini. Sedangkan kewangan Islam tu terasnya adalah keadilan. Sebab dah bayar wang pertolongan. Tapi kalau istisna tu, kalau saya tempah kek dah bayar deposit ke apa ke, boleh pula batal. Kenapa Sebab salah? dia Sebab penuh dia tak sampai lagi. Tak dengar. Kenapa salam tak boleh batal? Boleh rugi. Boleh rugi? Apa yang rugi? Tak faham. Terangkan je, salah tak apa, kita belajar kan. Kawan lain bukan arti sangat. Sebab barang sampai lambat. Barang sampai lambat. Salam, kenapa tak boleh dibatalkan? Barang mana yang sampai lambat? Tak faham, saya tak faham. Hasil padi tu lambat kot. Hasil padi tu lambat. Jadi kenapa istisna boleh batal? istisna sebab dia dalam tempoh. Contoh dia takkan jalan selagi tiada persetujuan kontrak. Ya. Macam tu. Lagi? Cuba lagi. Kenapa dia boleh batal, kenapa tak boleh batal? Sebab yang salam tu tak boleh batal sebab dua-dua dah setuju. Lepas tu macam tu. Lepas tu istisna tu boleh batal selagi dia tak buat sebab dia tak guna lagi.
apa yang sama ada kita bayar ataupun tak bayar lagi, tapi dia tak Dia mula tak lagi. mulakan lagi. Jadi boleh batal lah. Okey. Ya. Yang istisna betul, yang salam tu kenapa dia tak boleh batal? Saya tak jelas sangat you cakap. Bismillah. Salam tu sebab macam mana nak cakap? Tak apa, you cakap je. Dia dah setuju. Dah setuju maksudnya? Maksudnya kontrak tu dah sign apa semua. Jadi terpaksa lah. Bayaran pun dah buat pada first day tu. Dah guna duit lah. Duit tu maksudnya pembayaran tu dah buat, lepas tu dia punya projek tu dah mula. Oh, dah mula maksudnya? Kena teruskan juga walaupun. Oh ya, macam tu. Okay, kenapa kan? Okay, good try. Yes, good. Beranilah cuba kan. Daripada kawan lain yang tak cuba tu, wah. Okay lah. Salam ni kenapa dia tak boleh batal? Satu dia pertanian. Okay, kalau you tengok tadi masa awal-awal kontrak yang dia kata yang ada parallel salam. Ada first salam, second salam. Kalau you tengok dia punya pembayaran adalah day one, first day. So bila dia dah dapat duit, bila dia dapat duit selalunya dia dah akan belilah. Dah beli untuk tujuan pertanian tu. Sama ada dia dah beli benih ke, dia dah bergerak melaksanakan kerja tu. Okay. So dia dah beli baja ke, benih ke, apa ke, dia dah memulakan proses lah untuk bidang pertanian yang dia engage tu. Kalau istisna, kenapa boleh batal? Boleh batal dengan syarat kerja-kerja tu tak mula lagi. So maksudnya kalau dah mula memang tak boleh batal. Itu je jawapannya. Sebab kalau salam pertanian ni once dah bayar, dia memang selalunya dia dah tempah dah. Dah beli pun benih, baja, lepas tu penjagaan dia dah nilai plus semua. Lagilah kalau dia dah contohlah dah sebulan, dia dah bercucuk tanam dah padi tu, pokok padi yang kecil tu dia dah kita kata dah cucuk lah. Saya pun tak erti nak cakap kan. Maksudnya dah mula tanam lah, tiba-tiba nak batal pula. Mana boleh. Sebab tu akan jadi pergaduhan lah. Sebab tu salam memang tak boleh batal langsung. Sebab kalau istisna boleh batal tapi kena tanya peniaga dia dah mula ke belum. Kalau dah mula memang tak boleh batal. Okay, jelas tak perbezaan antara salam dengan istisna? Jelas doktor. Jelas. Okay. I think ini last lah kot. Lepas ni nanti kita sambung lagi lah. Last satu lagi, murabahah. Murabahah ni dia kos tambah untung. Murabahah ni dia macam ni. Sekejap. Okay. Murabahah kiranya dia macam ni. Dia ni memang jual beli ni dia mesti dilaksanakan dengan amanah. Sebab apa? Dengan menggunakan kontrak murabahah, kita kena expose ataupun kita kena dedahkan, kita kena declare berapa actual cost. Cost tak boleh tipu. Tak boleh markup siap-siap dengan untung. Tak boleh. Rasa salah. Macam itulah. So maksudnya kalau murabahah, cost, actual cost tau, tambah untung. So berapa untung yang kita nak ambil lah. Jelaskan dia dalam tu. Okay. Katalah kos sesuatu barang tu ialah katalah 100,000. Contoh. Okay. Kos 100,000. The actual cost, memang cost betul-betul lah 100,000. So untung yang bank nak ambil katalah 20,000. So maksudnya kos semua, kos pembiayaan tu adalah 100 tambah 20,000 kan. 100,000 tambah 20,000. 100,000 tu adalah kos barang tu.
20,000 adalah keuntungan yang kita nak ambil daripada transaksi ni. Okey, kalau murabahah dia mesti dilaksanakan dengan cara paling amanah. Sebab kadang-kadang yang dia tak sah tau. Dia boleh jadi tak sah atau batal sekiranya mana-mana pihak dapat tahu bahawa kos tadi dia tipu. Ataupun sebenarnya kos tu dia dah markup dah dengan untung siap-siap. Ingat, dia ada dua komponen dalam murabahah, kos dan untung. Seberapa banyak untung yang kita nak, kita cakap je, tulis je nak berapa. Cakap dengan jelas, jangan menipu. Itu undang-undang murabahah. Sebab murabahah, kos tambah untung. Dia tak boleh nak masukkan untung tu dalam kos. Tak boleh. So, kos berapa, itu it must be the actual cost. Dia tak boleh kadang-kadang sebab peniaga ni kadang-kadang itulah kan, sebab itulah penipuan banyak terjadi kan. So dia dah nyatakan dah keuntungan yang dia nak ambil berapa, tapi dia dah masukkan dah markup dah kos tu siap-siap. Tak boleh Tak boleh. Kalau murabahah tak boleh. Kalau kita nak betul-betul untung, nak berapa yang kita nak, kena expose, kena beritahu, declare betul-betul. Dia tak boleh tak jelas. Okey. So ini syarat. Biasalah kita ada pembeli, penjual, harga dengan komoditi tu harga mesti certain. Okey, harga kos berapa, untung yang nak ambil berapa, komoditi ataupun subject matternya tu apa, rumah ke, apa ke, kemudian dia ada ijab qabul. Okey, itu yang biasalah rukun kan. Kalau syarat, okey, produk dengan harga jualan tu, produknya it must be certain, harga jual tu berapa. Harga jual tu maksudnya berapa kos, berapa untung. Okey, kemudian pihak yang berkontrak, okey, kalau penjual ataupun peniaga ataupun bukan peniaga. Contoh kalau pihak yang berkontrak ni adalah bank dengan customer dia kan. So pihak bank dia mestilah amanah lah, jujur lah. Dalam buat declaration berapa kos tadi. Sebab untung tu kita tak risau sangat. Kos tu. Dia tak boleh ada penipuan, tak boleh ada markup, tak boleh ada ni, dia mesti disebut sebagai actual cost. Okey, kemudian ijab dengan qabul ni dia mesti jelas lah. Dia tak boleh hang sana hang sini tak jelas ataupun macam mana ke, tak boleh. Dan dia tidak boleh melibatkan sebarang transaksi riba. Okey, yang dikatakan kontrak awal mestilah sah ni maksudnya tadi yang cost tadi tu dia mesti the actual cost. Sebab concern untuk murabahah, kan murabahah tu cost plus untung kan. Jadi kalau cost plus untung, cost tu dia mesti dinyatakan dengan yang sebenar-benar cost. Kalau cost dinyatakan sebenarnya dia dah markup ataupun dia dah ubah, dia boleh jadi tak sah. Dia boleh jadi terbatal. Dia boleh jadi kena balik semula akad tu. Tak boleh. Itu memang syarat dia lah. Okey. So ini okey. Okey, ni tak ada ni sangatlah. Okey, saya rasa ini saja dulu untuk hari ni. So nanti kita akan sambung baik bersama Ajil. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah pada minggu hadapan. Ada apa-apa soalan, nak tanya, tak puas hati, nak gaduh? Saya nak tanya, Doktor. Ya. Tak apa beza yang tadi murabahah, bai'ul murabahah dengan bai'ul muqayyadah? Sebab dulu saya tengok-tengok macam sama je. Muqayyadah. Muqayyadah. Baik muqayyadah. Muqayyadah. Okey, muqayyadah tu nanti dia macam ni tau. Okey, you ingat betul-betul Ini murabahah. Okey, murabahah dia kos tambah untung. Kalau muqayyadah, tadi murabahah kan, muqayyadah dia punya cabang, dia datang daripada mudharabah, mudharib.
Dia lain. So nanti kita akan bincang mudharabah dalam yang muqayyadah you cakap tu dalam mudharabah. Dia lain, dia ada perbezaan dia. So you pegang je sekarang ni, kita yang I nak you faham dulu. Murabahah. Murabahah kos tambah untung. Mudharabah ni dia nanti akan ada PSR, profit share ratio. dia ada Rabbul Mal. Nanti dia ada wakil, ada ni lah plus semua. So yang muqayyadah tu dia bawah mudharabah, bukan murabahah. Faham tak? Faham. Sebab kalau mudharabah muqayyadah tu dia satu jenis akad, dia pemilikan dana dengan pengelola dana tu saling bekerjasama. Sebab kalau mudharabah, okey, dia macam kalau konsep ataupun kontrak mudharabah ni, okey, kalau yang kita faham, kalau you ada modal kan, you belilah barang-barang perniagaan dah apalah semua, tapi bukan you yang handle perniagaan tu. You lantik orang tu yang akan menjalankan perniagaan tu. Okey. Kalau itu mudharabah, you lantik ejen ataupun wakil kan. Okey, tapi kalau mudharabah muqayyadah, dia restricted mudharabah. So maksudnya kalau restricted mudharabah, maksudnya you dah spesifikkan dah pada mudharib bisnes apa yang nak buat, very spesifik lah, dekat mana lah, hanya negara mana atau hanya tempat mana yang dia boleh niagakan, macam tu. Cuma sekarang ni you dah confuse tau. Muqayyadah tu bukan dalam discussion murabahah. Dia mudharabah. Yang mudharabah nanti saya akan discuss nanti. Saya akan discuss lagi, bertambah pening lagi. Sama-sama kita pening. Okay? Baik doktor. Okay, tapi you dapat tak at least at a glance lah gambaran awal mudharabah muqayyadah tu? Dapat doktor. Sebab yalah dia nak ambil untung lebih kan, macam tu kan. Dia sebenarnya objektifnya adalah untuk profit untuk generate profit lah. Tapi kalau murabahah ni kita kena ingat dia murabahah kos tambah untung. So kalau mudharabah ni dia dah yang ada konsep, ada Rabbul Mal, ada mudharib, ada nilai apa semua, kemudian ada pula yang dia boleh bebas, kita kata Rabbul Mal tu dia pemilik kan, dia bagi mudharib dia nak jual kat mana je, nak jual apa je sukalah. Tapi ada juga yang dia put some restriction, dia tak boleh suka hati, kena ikut lah. Contoh macam tak boleh jual, contohlah dia jual baju tapi tak boleh jual baju yang seksi ataupun yang tak menutup aurat, contohnya macam tu. So maksudnya ada restriction ataupun ada spesifikasi yang diberikan oleh daripada Rabbul Mal kepada mudharib. Itu dia muqayyadah, maksudnya ada restriction, ada restricted. Okey, lagi soalan? Tak ada? Penat dah Ada doktor. Okay, kalau tak ada, kita stop, we better stop here. So next week insyaAllah kita akan sambung lagi. So kalau tak ada apa-apa,